Bacaan tekanan darah dibaca di dalam dua nilai. Jadi nilai manakah yang perlu dipilih untuk mengesahkan seseorang itu memiliki darah tinggi dan bagaimana memulakan rawatan untuk pesakit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kerana ada dua nilai yang berbeza, iaitu nilai sistolik dan nilai diastolik, maka ada doktor yang merawat nilai sistolik dan ada yang merawat nilai diastolik. Jadi mari kita perhatikan satu persatu apa yang berlaku apabila doktor merawat kedua-dua nilai tersebut. Pada tajuk ini juga, saya telah membahagikan jenis-jenis darah tinggi kepada borderline hypertension, malignant hypertension, dan asymptomatic hypertension. Apabila perlu merawat pesakit dengan ubat, sentiasa perhatikan nilai diastolik untuk memulakan rawatan. Kekeliruan timbul bila rawatan dimulakan untuk menormalkan nilai sistolik. Ada doktor yang merawat nilai sistolik. Jadi bila mereka memerhatikan bahawa nilai sistolik melebihi daripada 140, mereka memudahkan rawatan dengan ubat darah tinggi walaupun nilai diastolik normal iaitu antara 60 hingga 90. Jadi apa yang berlaku adalah bukaan saluran darah akan menjadi semakin longgar dan darah yang minima sampai ke otak. Itu menyebabkan pesakit mendapat tanda sakit belakang tengkuk. Jantung perlukan kekuatan yang lebih besar untuk mengekalkan darah ke otak. Nilai sistolik makin tinggi, maka cukup darah yang sampai ke otak, tanda sakit belakang tengkuk akan hilang. Ada juga doktor yang keliru bila nilai sistolik dan nilai diastolik tinggi. Pada orang tua yang sihat, nilai sistolik mereka boleh mencecah sehingga 160 dan nilai diastolik mereka boleh mencecah hingga 100. Jika mereka sihat, maka ubat darah tinggi tidak perlu dimulakan. Ada juga keadaannya bila pesakit rasa tidak selesa apabila berjumpa dengan doktor yang menyebabkan nilai sistolik dan nilai diastolik semakin tinggi, di mana keadaan ini dipanggil white coat syndrome. Jika pesakit memiliki BP set di rumah dan nilai tekanan darah mereka sentiasa normal, maka ubat darah tinggi tidak perlu dimulakan untuk pesakit ini. Ada juga keadaannya kekuatan jantung bertambah dengan aktiviti-aktiviti tertentu seperti bersenam, takut, stres, marah. Semua itu akan menambah kekuatan jantung menyebabkan sistolik melebihi daripada 140. Jika nilai diastolik kekal normal, maka ubat darah tinggi tidak perlu dimulakan untuk mereka. Jadi siapa yang perlu dirawat ya? Mereka dengan nilai diastolik 90 ataupun 100 boleh dimulakan dengan ubat tahan sakit ataupun mereka juga boleh dimulakan dengan ubat darah tinggi. Tetapi seseorang dengan diastolik 110 hingga 140 sama ada memiliki tanda ataupun tanpa tanda penyakit, ubat darah tinggi perlu dimulakan untuk mereka. Jadi mari kita perhatikan satu persatu jenis-jenis darah tinggi ataupun hypertension. Kita ada borderline hypertension di mana nilai diastolik adalah nilai 90 hingga 100. Sakit darah tinggi dengan diastolik 110 hingga 140 boleh dibahagikan kepada hypertension dengan tanda minima. Mereka juga boleh mengalami keadaan malignant hypertension. Jika mereka tiada tanda penyakit, mereka mengalami keadaan yang dipanggil asymptomatic hypertension. Merawat darah tinggi bukan hanya dengan ubat. Mereka juga perlu mematuhi arahan pemakanan dan jika boleh, sila bersenam kerana bersenam akan membuka saluran darah yang sempit. Bermula dengan nilai diastolik 90 hingga 100, mereka perlu diberikan arahan pemakanan dengan mengurangkan masin dan jangan makan lemak tepung. Makanan masin akan meningkatkan kepekatan darah dan isi padu darah perlu ditambah untuk mengekalkan kepekatan darah di dalam saluran darah yang itu boleh menyebabkan darah tinggi. Mereka juga diarahkan untuk jangan makan lemak tepung. Jadi untuk memahami lemak tepu, kita perlu membahagikan lemak kepada dua, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tak tepu adalah lemak yang tak melekat kepada jari kita.
Di dalam piramid makanan ada bahagian portion di atas yang mengatakan kita boleh mengambil lemak, santan ataupun minyak masak adalah portion lemak yang boleh diambil. Bagaimana pula dengan lemak tepu? Lemak tepu adalah lemak yang melekat pada jari kita. Bila kita makan makanan berlemak, contohnya sup tulang, sup perut, dia akan melekat pada tangan kita. Lemak ini perlu dihindari. Tambahan pula, orang Malaysia memang tak pandai makan. Bila mereka makan makanan berlemak, mereka suka minum air batu. Jadi lemak ni akan lagi cepat mengeras di dalam saluran darah, menyebabkan penyempitan pada saluran darah dan pesakit lebih cepat akan mendapat darah tinggi. Jika boleh, bersenam dan lakukan yang mengikut keupayaan diri. Jika letih, berhenti. Dengan diastolik 90 hingga 100, pesakit boleh dimulakan dengan ubat darah tinggi. Jadi apakah kategori pesakit yang boleh dimulakan dengan ubat darah tinggi? Mereka dengan sistolik melebihi daripada 160 boleh dimulakan dengan ubat darah tinggi. Seseorang dengan sakit belakang tengkuk boleh dimulakan dahulu dengan ubat tahan sakit. Namun, jika ubat tahan sakit tidak mampu untuk mengawal sakit belakang tengkuk, sila tukar ubat tahan sakit kepada ubat darah tinggi. Seseorang dengan diastolik 110 hingga 140 sama ada memiliki tanda penyakit ataupun tanpa tanda penyakit, ubat darah tinggi perlu dimulakan untuk mereka. Seseorang dengan diastolik melebihi daripada 110 boleh mendapat keadaan yang dipanggil malignant hypertension. Ia akan mendapat tanda sangat kuat sakit kepala sehingga mengganggu tidur malam, diiringi loya ataupun muntah. Jadi mengapa mereka mendapat tanda tersebut? Ada pesakit yang tidak bernasib baik. Biasanya mereka dengan sistolik yang normal diiringi dengan sakit belakang tengkuk dan diastolik 90 hingga 100. Pesakit ini akan dimulakan dengan ubat tahan sakit, diberikan arahan pemeriksaan tekanan darah setiap hari, tapi sebenarnya mereka adalah pesakit darah tinggi. Jadi bila ubat darah tinggi tidak dimulakan untuk mereka, tanda-tanda malignant hypertension akan muncul. Jadi bila pesakit ini datang ke klinik, rawatan kecemasan perlu diberikan untuk mereka. Pesakit perlu diberikan dengan ubat darah tinggi, diiringi suntikan ataupun tanpa suntikan. Biasanya sakit kepala akan hilang dan nilai sistolik boleh turun, kekal ataupun makin naik, sementara diastolik boleh turun ataupun kekal. Selepas rawatan kecemasan, jika sakit kepala hilang, pesakit boleh dibenarkan pulang untuk menyambung rawatan di rumah. Namun, jika sakit kepala masih mengganggu, diastolik kekal ataupun makin naik, maka sila rujuk pesakit ke hospital. Bila diastolik makin naik dan makin naik dan makin naik, ada pesakit yang tiada tanda penyakit. Jadi ini adalah pesakit yang dipanggil asymptomatic hypertension. Bila berjumpa dengan sakit-sakit ini, ubat darah tinggi perlu dimulakan untuk mereka. Kerana jika tanpa rawatan, nilai diastolik yang makin naik dan makin naik sehingga mencecah 140, pesakit berisiko untuk mendapat SAWAT ataupun mereka boleh mendapat stroke ataupun angin ahma ataupun ada yang boleh berakhir dengan kematian. Bagaimana mereka boleh mendapat stroke ataupun kematian mengejut ya? Jadi mereka ini adalah pesakit tanpa ubat darah tinggi. Kita tahu ada ramai pesakit darah tinggi, namun hanya sebilangan kecil sahaja yang mendapat stroke. Ini semua adalah kerana rahsia Allah, di mana jika Allah Ta'ala ingin mematikan mereka ataupun ingin mentakdirkan mereka untuk mendapat stroke, mereka akan berhenti makan ubat. Pesakit asymptomatic hypertension adalah pesakit yang sihat, tanpa tanda penyakit. Mereka tiada melakukan pemeriksaan untuk tekanan darah dan mereka berisiko untuk mendapat stroke. Ada juga pesakit yang sihat, didapati memiliki tekanan darah yang sangat tinggi dan mereka ini dimulakan dengan ubat darah tinggi. Tetapi oleh kerana makan ubat dan tak makan ubat,
Mereka kekal sihat, ada yang berhenti makan ubat. Ada juga pesakit yang cuma makan ubat kerana dirawat dengan ubat yang terlalu banyak. Ada juga pesakit yang diberikan dengan ubat terlalu banyak sehingga mereka mendapat tanda-tanda tekanan darah rendah. Ini menyebabkan mereka berhenti makan ubat kerana mereka tidak tahan dengan tanda-tanda tekanan darah rendah yang mengganggu kehidupan seharian mereka. Dengan diastolik 110, ada pesakit yang ada sakit belakang tengkuk dan tanpa rawatan mereka boleh mendapat malignant hypertension. Ada pesakit yang tiada tanda penyakit boleh mencecah diastolik 140, mereka berisiko untuk mendapat stroke. Jika ada pesakit-pesakit yang ada tanda penyakit yang diberhentikan ubat mereka berisiko untuk mendapat malignant hypertension. Mereka terpaksa datang ke klinik untuk menyambung kembali ubat mereka. Jadi mereka tidak perlu risau dengan risiko stroke. Ramai pesakit-pesakit darah tinggi sebenarnya tidak perlu risau dengan risiko stroke kerana hanya pesakit dengan diastolik yang sangat tinggi sahaja yang tiada tanda penyakit yang memberhentikan ubat mereka yang berisiko untuk mendapat stroke. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga tamat. Berjumpa lagi di video-video yang seterusnya, insya-Allah.